سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني وأهل قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا أنت العليم الحكيم وين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى دلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاة قربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Apa khabar tuan-tuan syihat? Alhamdulillah. Banyak duit tadi ya. Duit yang diagih-agihkan tu agihkan juga kepada kami. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita ruang dan peluang untuk kita sama-sama sekali lagi bertemu dan dapat kita sama-sama nyambung semula pengajian sirah nabawiyah kita sirah nabawiyah fi Al-Quran wa Sunnah. Sambungan daripada pasal yang kedua berkenaan dengan ar-radha'u. Ar-radha'u maksudnya penyusuan. Yang dimaksudkan di sini ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik sahaja lahir, maknanya Nabi sempat disusukan oleh ibunya selama beberapa hari. Cuma ada pandangan kata 3 hari, ada yang kata 7 hari, ada yang kata 9 hari. Setelah daripada itu Nabi SAW disusukan oleh Thuwaibah Jariyah ataupun hamba kepada Abu Lahab, bapa saudara Nabi SAW, di mana Thuwaibah ni adalah merupakan ibu suan kepada 4 orang termasuk Nabi SAW, kemudian anaknya Masruh dan juga Sayyidina Hamzah serta Abu Salamah sepupu Nabi SAW. Dan diceritakan dalam riwayat Al-Abbas kenaan setelah setahun kematian Abu Lahab, apabila beliau bermimpi bertemu dengan abangnya, maknanya Al-Abbas bertemu dengan Abu Lahab dalam neraka, bertanya dengan khabar, apa khabar abang, sihat, macam mana dalam neraka, okey? Kan, dia tanya. Kemudian Abu Lahab kata, fi kulli lailatin naim, setiap malam Isnin, khaffafallahu 'anil 'adzab, Allah Ta'ala meringankan azab ke atas aku. Dia kata, kerana aku telah memerdekakan Thuwaibah tatkala beliau menyampaikan berita gembira tentang kelahiran anak saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan oleh itu, Amusu dia kata, aku hisap baina sababah wal ibaham. Malam Isnin tu, setiap malam Isnin Allah Ta'ala keluarkan air antara sababah ni jari telunjuk, wal ibaham ibu jari. Amus dia kata, aku hisap. Cuma dalam riwayat tak cerita banyak ke sikit air yang keluar tu. Boleh jadi banyak lah kot. Boleh jadi banyak, boleh jadi sikit, Allah Ta'ala alam. Cuma dia kata khaffafallahu 'anil 'adzab, Allah Ta'ala meringankan azab kerana aku telah memerdekakan Thuwaibah, disebabkan gembira tentang kelahiran Nabi SAW. Itu saja. Cuma hadis ini diperbahaskanlah oleh ulama. Ada yang memahami cerita ini. Cumanya pengajaran boleh kita dapati bahawa hanya disebabkan gembira tentang kelahiran Nabi itu saja Allah Ta'ala ringankan azab. Bagaimana pula kita
Itu sebab kita jangan berbahaskan, berdebatkan tentang Maulid Rasul kerana kelampang kecintaan kita kepada Nabi SAW. Tiba-tiba kita kata bid'ah, kita kata suatu perkara yang tidak dibuat pada zaman Nabi, pada zaman sahabat 300 tahun sebelum ni tak pernah pun dibuat. Kenapa kita nak kena buat? Banyak betul cakap, banyak betul dia ikaikan benda yang dah dibuat oleh kita lah. Di Malaysia dah buat lama lah. Majlis Agama Islam pun tak ada pun kecoh berkenaan dengan benda yang menyebabkan satu perkara yang dikatakan bid'ah lah. Cukup bid'ah yang tidak sampai melanggar syariat, melampau-lampau. Ada juga ada juga tengok dalam YouTube di Indonesia macam mana diorang sambut sampai berjoget-joget pula perempuan kan. Dia sambut Maulid Rasul tapi ada nasyid diorang berjoget-joget pula. Ini pun lampau. Ini menjadi apa dipanggil bola, kalau badminton tu tanggung, bola tanggung. Maknanya bola tanggung kepada golongan yang mencari kesalahan ni. Kan? Base. Ini bukan lagi lah kalau ada apa-apa seperti yang kena dengan itu. Kemudian sebenarnya cerita Ar-Rata'u ni dia nak kaitkan cerita berkenaan dengan saudara susuan. Di mana sebelum Nabi SAW dihantar ke Halimah Sa'diyah, bukan Bani Sa'ad, Nabi SAW telah pun disusukan oleh Thuwaibah, di mana 4 orang itu tadi, termasuk pak saudara Nabi dan juga sepupu Nabi SAW, Abu Salamah. Dan ketika Nabi SAW hendak melakukan Umratul Qadha, umrah yang ke-last Nabi SAW sebelum Nabi wafat, Nabi pernah melakukan ibadat umrah. Ditanya kepada Nabi SAW, ala tatazawwaj ibnata Hamzah, yakni dia Fatimah, apakah tidak kau mahu berkahwin dengan anak Hamzah, maksudnya anak Sayyidina Hamzah. Kalau ikut hukum asal Nabi ada pak saudara ada anak, kita ni dengan anak ada sepupu, boleh tak kahwin? Tuan-tuan, ini apa? Apa tu? Ini lontong ke? Maknanya kita dengan sepupu boleh kahwin, tapi disebabkan itu sebab Nabi kata inna habnata akhi min ar-radha', tak boleh. Nabi kata tak boleh aku berkahwin dengan Fatimah. Nama anak Sayyidina Hamzah pun Fatimah juga. Nabi kata tak boleh, pasal aku dengan Hamzah adalah merupakan saudara susuan. Jadi anak kita macam anak saudara lah. Kita ada abang ada anak perempuan, boleh tak kita kahwin dengan anak dia? Tak boleh kan, anak saudara. Jadi samalah tentunya kisah kenaan dengan Sayyidina Hamzah. Jadi dia dengan Nabi dah menjadi saudara susuan. Walamma qalat lahu Sayyidah Ummu Habibah, dalam satu kisah yang lain pula, tatkala As-Sayyidah Ummu Habibah. Siapa Ummu Habibah? Isteri kepada Rasulullah SAW. Nama dia yang asal siapa tuan-tuan? Ummu Habibah ni. Siapa ingat? Sebenarnya dah cerita dah benda ni. Semua cakap dalam hati kan. Nama dia adalah Ramlah. Ramlah Ramlah binti Abi Sufyan ibn al-Harb, anak kepada Abu Sufyan, antara golongan yang terawal memeluk Islam. Waktu itu bapa dia belum lagi Islam, Abu Sufyan dan Sayyidatina Hindul, isteri dia, anak kepada Utbah bin Rabi'ah, seorang pemuda Quraisy yang terkenal dan hebat.
Maknanya Abu Sufyan pun hebat, bapak mertua dia pun hebat. Tanpa disangka anak dia Ummu Habibah ni kahwin dengan Nabi SAW. Jadi Ummu Habibah ni dalam hadis yang panjang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, maukah engkau berkahwin dengan adik aku? Maknanya dia offer kepada Nabi kahwin dengan adik dia, adik perempuan dia, Ramlah ni. Nabi kata tak boleh. Pasal jahiliyah membenarkan perkahwinan adik-beradik. Nama jahiliyah boleh kahwin dengan adik-beradik. Bila datang Islam, Nabi kata tak boleh. Hukum dalam Islam tak boleh kahwin dengan adik-beradik, melainkan isteri itu meninggal. Kemudian Ummu Habibah dia berkata lagi, inna nuhaddath annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah. Abang, kami ada dengar cerita yang abang nak kahwin dengan anak Abu Salamah. Dan riwayat lain kata Durrah binti Abi Salamah. Betul ke bang nak kahwin ni? Tapi soalan dia tak macam intonasi kita, kan? Dia tanya tu gangster lah, kan? Betul ke bang nak kahwin? Tak. Dia tanya baik. Dia terbalik dengan kita, tak sama. Pasal Ramlah ni dia tawar. Dia macam, bang, awak nak kahwin lagi ke? Silakan. Macam tu. Jadi bila Nabi dengar anak Abu Salamah, Nabi terkejut. Binta Abi Salamah, dia kata, Binta Abi Salamah, qalat na'am. Ya bang, betul ke bang, awak nak kahwin dengan Durrah, anak Abu Salamah? Nabi kata, innaha law lam takun fi rabibati fil hijri ma hallat li. Nabi kata, innaha libnat akhina radha'ah. Kalau sungguh pun dia tak menjadi anak tiri aku, di bawah jagaan ataupun di bawah peliharaan aku, tetap juga aku tak boleh berkahwin dengan Durrah. Maksudnya, kalau aku tak kahwin dengan mak dia pun, aku tetap juga tak boleh berkahwin dengan Durrah. Macam boleh Nabi kahwin dengan mak dia? Mak dia ialah Ummu Salamah binti Abu Umayyah Ibn Mughirah Al-Makhzumi, orang antara yang dikatakan kaya dan juga orang yang paling senior sekali, bapa putu Nabi, abang kepada Al-Walid Ibn Mughirah Al-Makhzumi. Ini semua keturunan bangsawan yang hebat-hebat. Bani Makhzum dia, betul kalau baca sejarah Nabi ni, antara perlu yang betul ingat Bani Makhzum. Siapa Bani Makhzum? Oh, ini dia antara dalam klan Quraisy, dia antara orang yang kaya, kabilah yang kaya. Al-Walid bin Mughirah dia katakan mempunyai harta yang berkoyak-koyak. Disebut oleh Al-Quran, disebut tentang bagaimana dia dikelilingi oleh anak-anak, betapa kayanya dia, sampaikan anak 10 orang, 20 orang, ada dapat kata sampai 30 orang. Maknanya anak ramai. Orang kaya ni dia mesti anak ramai zaman dulu. Zaman dulu kalau kaya dia mesti ramai anak. Itu sebab dalam Al-Quran surah Takatsur, Alhaakumut Takatsur, kamu telah dilalaikan dengan takatsur. Macam-macam penafsiran tentang takatsur. Ada kata orang Quraisy ini mereka kumpul harta, kumpul. Ada kata takatsur, mereka ini bangga dengan al-ansab wal-ahsab, maknanya keturunan dan zuriat yang ramai, semuanya baik-baik baka yang bagus-bagus, genetik yang baik, mereka rasa bangga. Ini Al-Walid bin Mughirah, bapa kepada Sayyidina Khalid bin Walid, sepupulah dengan Abu Salamah isteri Nabi ni. Bila mana Abu Salamah tu sepupu Nabi. Abu Salamah telah pun meninggal dalam peperangan Badar. Datanglah Abu Salamah berjumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah,
aku sudah kehilangan suami yang terbaik sekali, yang paling canggih sekali. Maknanya dia anggapkan bahawa tak ada suami yang lebih baik daripada Abu Salamah. Lalu Nabi mengajarkan doa. Abu dia minta doa, Allahumma khilfli khairan minhu, ya Allah ya Tuhanku. Jadi kita baca doa ni, minta pada Allah agar dapat mengganti suami yang baik, yang terbaik. Ya Allah ya Tuhanku, gantikanlah aku suami yang lebih baik daripada suami yang dulu. Bagi dia dah tak ada dah yang terbaik melainkan suami lama dia. Abu Salamah tu kira best tu. Buku Nabi tu, Abu Salamah ni. Pula mak kepada Abu Salamah ni, kalau tak salah Barrah nama dia, binti Abdul Muttalib, adik-beradik dengan Abdullah, mak lain lah. Jadi itu masalah Nabi. Dan anaknya Abu Salamah berkahwin dengan Ummu Salamah, meninggal dalam peperangan Badar. Bila dia jumpa Nabi, Nabi ajarkan doa, dia amalkan doa tu, makbul doa dia. Tak lama Nabi masuk Pinang, dapatlah suami yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Itulah dia Nabi. Itu sebab Nabi kata tadi, binti Abi Salamah, kalaulah aku tak kahwin dengan mak dia pun, aku tak boleh kahwin dengan Durrah. Durrah ni kira anak tiri lah, kan? Tak boleh, kerana Ibnata akhi min al-radha'ah, tidak merupakan anak saudara sesuai. Kerana Nabi sebut dalam hadis ini, arda'atni wa Aba Salamah Thuwaibah, kerana aku telah disusukan bersama dengan Abu Salamah oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Fala ta'ridunna alayya banatikunna wala akhawatikunna. Nabi macam tegur sikit dah Ummu Habibah tadi. Dah. Jangan nak tawar-tawar lagi. Anak saudara ke, anak perempuan ke, jangan tawar-tawar lagi kepada abang. Kalau bahasa Melayu lah. Dah, jangan cerita dah kahwin. Abang tak suka kahwin. Kalau kahwin ni jangan cerita. Kalau kita lah konon, kan? Sebalik, ini isteri offer tu, abang nak kahwin ke? Allah, kalau kita dengar lah tuan-tuan, gunuknya lah, kan? Konon saya tak bawa rumah, kan? Dan cerita lah, kan? Habis istirdahu fi Bani Sa'id, masuk kita kisah. Maknanya Nabi SAW